Pada malam Jumaat 12 Januari 1995, 4 remaja kelihatan berjalan memasuki kawasan hutan berdekatan dengan satu pusat vocational di Knoxville, Tennessee. 3 daripada mereka dikatakan adalah penganut ajaran Sonsang yang menyembah syaitan, dan remaja keempat berasal daripada Florida. Remaja keempat ni hanya mengikut yang lain sebab dia telah dijanjikan ganja percuma. Tetapi apa yang berlaku kepada remaja ni lain daripada yang disangka. Tragedi ni menjadi perbualan yang menjangkau lebih 28 tahun disebabkan kekejaman yang melampau. Dan yang paling tak boleh belah adalah mereka yang melakukan kekejaman ni adalah mereka yang masih di bawah umur, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa belas kasihan. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Krista Gail Pike dilahirkan pada 10 Mac 1976 di West Virginia, US. Dia dibesarkan oleh neneknya dengan ajaran Kristian yang kuat, dan tempat permainan dia adalah di pusat penyembelihan tempat atuknya bekerja. Dikatakan sejak daripada kecil, si Krista ni telah didera oleh kawan kepada neneknya yang bernama Ernest. Ernest ni lebih kurang seperti orang yang paling dipercayai dalam neighborhood tu. So bila si nenek Krista ni nak pergi ke kedai ke, nak pergi ke mana-mana ke, dia akan tinggalkan Krista yang masih kecil pada ketika itu dengan keluarga si Ernest ni. Tetapi orang tua kutuk ni pergi cabulnya budak ni di belakang isterinya. Benda ni berlarutan bertahun-tahun guys. Bila si Krista ni mengadu pula dekat neneknya, boleh pula orang tua tu tak percaya. Dia menuduh si Krista ni pula yang buat-buat cerita. Walaupun macam tu, hubungan Krista dengan neneknya sangat-sangat rapat, sehinggalah umur Krista mencecah 12 tahun bila neneknya meninggal dunia. Dia telah mencuba beberapa kali untuk menamatkan riwayatnya sendiri, tetapi tak berjaya. Seperti bertimpa-timpa masalah minah ni, atuknya dah tak mampu nak menjaganya, dan Krista telah berpindah untuk tinggal dengan ibu kandungnya. Ibunya adalah seorang jururawat yang bekerja hampir 12 jam sehari. Ibunya dikatakan adalah seorang pemabuk yang tegar. Boleh dikatakan kalau dia tak pergi kerja, dia akan habiskan masa dekat rumah untuk minum. Memang hubungan diorang ni memang tak boleh ngam. Hari-hari nak bertekak je, sampaikan ibunya menghantar Krista untuk bertemu dengan pakar psikologi. Tetapi benda ni tak membantu sangat pun. Keadaan mental Krista pada masa ni memang tengah huru-hara, dan yang paling tak boleh belah adalah sikap ibunya sendiri yang sering bertukar-tukar pasangan. Setiap hujung minggu, ibunya akan pergi ke kelab malam dan bawa balik lelaki. Ada sekali tu, seorang daripada teman lelaki ibunya menggantungkan kayu sebat yang diperbuat daripada kulit dan mengatakan kayu sebat tu adalah dibuat khas untuk Krista kalau dia buat hal. So semua yang berlaku dekat Krista ni sedikit sebanyak mempengaruhi kesihatan mental dia. Dia tak pernah berasa ceria. Dia akan mengurungkan dirinya di dalam bilik setiap masa dan tak bergaul pun dengan orang. Dia merasakan lebih selesa di dalam dunianya sendiri tanpa ada orang yang mengacau. Pada usianya 18 tahun, dia telah melanjutkan pelajarannya di satu program kerajaan yang dipanggil Job Corps. Job Corps ni sebenarnya adalah program vocational untuk mereka yang tak mendapat peluang untuk melanjutkan pelajaran orang di universiti. Ada macam-macam jurusan guys. Ada memasak lah, menjahit lah, mekanikal lah, kimpalan dah dan sebagainya lah. Program ni adalah kerjasama kerajaan US dan universiti tempatan, dan tempat Krista ni belajar adalah di University Tennessee. Kos yang diambil Krista ni adalah kejururawatan, sama macam ibunya. Di sinilah dia berjumpa dengan Colin Slammer yang mengambil kursus jurusan yang sama. Nak katakan mereka ni rapat pun tak juga. Krista suspek yang Colin mempunyai perasaan terhadap boyfriendnya, Daryl Shipp.
seorang remaja yang berumur 17 tahun. Darren ni pun adalah remaja yang bermasalah juga. Sejak umurnya 15 tahun, dia memang suka dengan benda-benda mistik dan ajaran sosang. Dia mengakui yang dia adalah pengikut syaitan. Krista yang pada masa tu tengah huru-hara terus jatuh cinta kepada Darren ni, walaupun Darren ni lebih muda daripada dia. Krista mula berjinak-jinak dengan mengambil dadah dan sukar untuk dikawal. Rakan-rakan sekelas mengatakan Krista adalah seorang kaki buli dan mereka akan menjauhkan diri daripada berkawan dengannya. Hubungan Krista dengan Darren ni okey je, sampailah satu masa Krista balik bercuti ke rumah ibunya dan Darren pula stay back di asrama. Disebabkan ketiadaan Krista, Darren mula memberikan perhatiannya kepada Colin. Pada masa beberapa minggu tu, mereka berdua telah menjalinkan hubungan intim bersama. Tetapi menurut Darren, hubungan mereka sekadar suka sama suka je, langsung tak ada perasaan cinta. Cuma masalahnya di sini adalah bila Krista ni balik ke college dan dapat tahu yang boyfriend dia dicurang, memang mengamuklah member. Tetapi yang siutnya adalah Darren tak mengaku geng. Dia cakap yang dia tak kenal pun Colin sebelum tu. Dia boleh cakap yang Colin lah yang mengayat dia. Acah-acah macam dia lah mangsa dalam cinta tiga segi ni. Boleh pula si Krista ni pergi percaya cakap Mamat tu. Apa ke punya biol. Ingatkan Krista akan confront Colin pasal benda ni. Tetapi tak guys. Dia buat-buat macam biasa je. Dia boleh buat-buat baik pula dengan si Colin ni. Ajak lepak kafeteria sekali lah, dia ajak lepak bilik lah, dah macam BFF dah. Tetapi yang sebenarnya Krista ni menyimpan satu rahsia yang sangat-sangat gelap. Setelah mendapatkan kepercayaan Colin, dia mengajak Colin untuk bersamanya melayan yang disimpannya di dalam hutan. Hutan ni belakang kampus je tau. Colin yang pada masa tu tak berfikir apa-apa, mengikut je si Krista ni. Alasan itu adalah sebenarnya untuk mengumpan si Colin ni untuk mengikutnya ke dalam hutan. Niat utama Krista jauh lebih gelap daripada itu sebenarnya. Dia dan Darren mengatakan sudah sampai masanya untuk mempersembahkan korban kepada syaitan yang dipuja mereka. Tepat pada pukul 8 malam 12 hari bulan Januari 1995, 4 remaja yang terbabit mendaftar keluar daripada asrama mereka. Krista Pike, Darren Shipp, Colin Slammer dan seorang lagi kawan rapat Krista iaitu Shadola Peterson berjalan menuju ke hutan di belakang kampus mereka. Colin langsung tak suspek apa-apa pun guys. Dia memang nak high bersama kawan-kawan barunya, so dia tak ada masalah langsung untuk berjalan di tempat gelap bersama Krista dengan yang lain. Mereka membawa Colin di tempat yang paling ceruk dekat tengah-tengah hutan Tyson Park. Di sinilah tempat di mana niat sebenar Krista dan kawan-kawannya terbongkar. Krista tak semena-mena terus menolak Colin ke tanah dan memaki Colin. Dia menuduh Colin cuba mencuri Darren daripadanya. Si Colin pula mati-mati tak mengaku guys. Krista menampar, menendang, memukul sambil Shadola menjadi tukang cover line. Colin sedar yang dia berada di dalam hutan tu bukan sebenarnya untuk isap, tetapi niat sebenar Krista adalah untuk memukulnya di tempat yang tak ada orang. Menjeritlah sekuat mana sekalipun, tak ada siapa yang dapat datang membantunya ketika itu. Sementara tu, Darren hanya tersenyum dan ketawa setiap kali Krista menampar muka Colin ni. Berkali-kali Colin merayu dan menafikan tuduhan Krista. Tetapi pada masa ni, Krista dah macam kena rasuk guys. Dia dah tak peduli apa saja alasan yang diberi. Dia lututnya muka minah tu sampai patah hidung. Dia meneruskan memukul dan menarik rambut Colin tanpa belas kasihan. Melihat keadaan Krista yang menggila tu, Colin berusaha untuk menepis dan menolak Krista dan cuba bangun untuk melarikan diri. Cubaan pertamanya gagal bila Krista telah menghiris belakangnya dengan pisau pemotong kotak. Darren juga bertindak menangkap Colin dan menghempasnya ke tanah. Tanpa membuang masa, Krista sekali lagi menghiris perut Colin sambil Darren memegang tangan Colin. Dalam keadaan menangis, Colin merayu kepada Krista untuk melepaskannya dan berjanji yang dia akan terus balik ke Florida tanpa mengambil barang-barangnya di kampus. Dia berjanji takkan bagi tahu sesiapa pun pasal benda ni. Tetapi Krista tak peduli guys. Dia terus memukul Colin semahunya. Lagi Colin merayu, lagilah disepak muka Colin sampai berdarah-darah. Benda yang berlangsung ni lebih kurang sejam guys. Dan dalam masa sejam tu, Krista dan Darren bergila-gila menghiris tubuh Colin dengan pisau.
Sejam guys, Colin menahan siksaan dua orang psycho ni. Ada satu masa, Krista berhenti seketika sebab terdengar bunyi seperti tapak orang sedang berjalan mendekat. Krista pergi cek sementara Daryl ni menunggu di sebelah Colin yang berbaring menahan kesakitan. Colin pada masa ni nak bangun pun dah tak boleh dah guys. Memang lunyai minah tu dikerjakan. Dan selepas mendapati yang lain clear, Krista kembali ke arah Colin. Dan pada masa ni lah Krista terus leher Colin berkali-kali dengan pisau pemotong kotak yang tumpul tu. Pisau tumpul guys. Dia punya sakit tu, oi lain macam tu. Korang bayangkan benda tu kena dekat leher. Oi kejam tu. Serius kejam. Walaupun dalam keadaan luka parah tu, sekali lagi Colin mengumpulkan tenaganya yang masih ada untuk melarikan diri daripada Krista dan Daryl. Krista telah bertindak membaling batu ke arah Colin yang sedang berlari tu, dan batu tu pula kena tepat dekat belakang kepala Colin. Colin terus rebah ke tanah. Kedua psycho ni bertindak untuk merejam gadis yang tak bersalah tu dengan batu pula guys. Hoi gila tu. Tak cukup kena pukul, tak cukup kena tikam dengan pisau, dia pergi rejamnya minah tu. Menurut Krista sendiri, pada masa ni kedengaran yang Colin seperti lemas dengan darahnya yang keluar daripada mulut dan hidung. Pada masa ni dorang berdua tergelak-gelak guys, siap ringan-ringan lagi dekat depan tubuh Colin yang tak bermaya tu. Daryl kemudiannya telah menoreh lambang pentagram di dada Colin sebagai tanda pengorbanannya kepada syaitan. Menurut pakar bedah siasat, luka dekat tempat torehan tu masih merah dengan darah, menandakan yang Colin masih hidup semasa torehan tu dibuat. Dia menambahkan lagi yang ada kemungkinan Colin masih sedar ketika semua siksaan ni dilakukan. Setelah lebih sejam, dua orang psycho yang menyiksa Colin ni, Daryl mengatakan yang dia dah mengantuk dan dah penat. Sambil tersenyum, Krista kemudiannya mengangkat satu batu besar dan kemudiannya batu tu ke kepala Colin berulang-ulang kali guys, sehinggakan tengkoraknya pecah dan otaknya terburai. Akhirnya Colin menghembuskan nafas yang terakhir di tengah-tengah hutan tu. Sementara si Dola ni masih meninjau dekat area tu untuk memastikan lain clear, Krista dan Daryl mengheret mayat Colin kat dalam semak yang berdekatan dan menimbuskan mayat tu dengan ranting-ranting kayu dan daun. Krista telah mengambil secebis tengkorak Colin ni dengan niat untuk menjadikan sebagai sagu hati, satu pingat untuk diingati selama-lamanya sebagai tanda cintanya kepada Daryl. Mengikut kepercayaan penganut syaitan, mayat seseorang perlu dikebumikan dalam keadaan cukup sifatnya untuk rohnya boleh ke syurga. Akan tetapi dengan menyimpan satu bahagian daripada mayat tu, Krista beranggapan yang roh Colin takkan aman dan akan berada di dunia selama-lamanya. So semasa perjalanan pulang tu, mereka bertiga berhenti di satu stesen minyak untuk membuang kad ID milik Colin dan sarung tangan yang digunakan untuk membunuh Colin. Kemudian mereka pun balik ke kampus sambil bergelak ketawa mengingati apa yang mereka telah buat. Dorang macam excited kot. Dorang yakin yang dorang tak akan ditangkap atas jenayah dorang. Dorang pun balik ke bilik asrama dorang macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Hari esoknya di kelas, Krista happy gila kot. Dia dilihat bernyanyi-nyanyi dan menari dan tersenyum lebar sepanjang hari. Seorang daripada teman Krista ni pun bertanyalah, kau dah kenapa happy sangat ni? Tanpa segan silu Krista ni terus menceritakan secara detail apa yang berlaku pada malam sebelumnya. Dia even menunjukkan cebisan tengkorak Colin kepada temannya tu. Pada hari yang sama, mayat Colin telah ditemui oleh pekerja universiti yang pada mulanya dia ingat bangkai haiwan je. Tetapi setelah dia mendekat, barulah dia perasan terdapat tangan yang terjuntai daripada timbunan semak tu. Pada pukul 8 pagi, polis terus dihubungi dan siasatan pun bermula. Menurut pegawai polis yang pertama sampai di tempat kejadian, dia ingatkan apa yang dilihat tu adalah kepala, muka tau, muka. Tetapi setelah dia mendekati mayat tu, keadaan muka dan kepala mayat tu terlalu teruk sampaikan dia tak tahu di mana depan dan di mana belakang. Pada masa ni memang kecoh lah dekat kampus tentang berita penemuan mayat seorang pelajar wanita. Dalam kekecohan tu, si Krista ni pergi sekali lagi untuk melihat apa yang berlaku. Dia tersenyum-senyum di tengah-tengah crowd yang ramai tu seakan-akan bangga dengan apa yang telah dilakukan. Dia tak takut weh. Kalau Bamboy jadi di tempat Krista tu, memang tak ada darah lah kat muka. Dia punya yakin tu memang level overconfident lah.
Tetapi dia ni bangang juga sebenarnya. Krista terlupa yang dia tertinggal jaket miliknya di dalam bilik pengurusan kampus. Jaket yang sama dia simpan cebisan tengkorak milik mangsa. Dipendekkan cerita, jaket tu telah diserahkan kepada polis dan polis menunggui cebisan tengkorak tu. Bila polis cek pula pendaftaran keluar masuk pelajar, diorang mendapati yang ada satu entry yang macam tak tally. 4 orang keluar tetapi 3 orang je balik ke asrama. Dalam masa 24 jam, ketiga-tiga suspek ni telah ditahan untuk membantu siasatan. Pertama yang disoal siasat adalah Krista. Dia mengenepikan haknya untuk mengupah peguam dan dengan selambanya mengaku bersalah atas pembunuhan kejam tu. Dia tak melawan langsung guys. Dia mengatakan yang hanya dia seorang je yang bertanggungjawab atas apa yang terjadi kepada Colin. Krista bagi tahu every detail apa yang terjadi pada malam tu. Dia punya surat pengakuan ni adalah sepanjang 42 muka surat weh. Dah jadi macam mini novel dah. Tak cukup dengan tu polis mendapati terdapat kesan darah yang telah kering di seluar yang dipakai Krista semasa ditemu bual tu. Krista juga telah membantu siasatan polis dengan membawa polis ke stesen minyak dan menunjukkan bahan-bahan bukti yang dibuang di tong sampah. Dalam masa yang sama, polis telah menyerbu bilik dom Daryl dan mendapati terdapat kitab-kitab ilmu hitam dan juga satu buku ajaran syaitan di atas meja biliknya. Perbicaraan pembunuhan Colin telah berlangsung 14 bulan daripada tarikh mereka bertiga ditangkap, iaitu pada 22 Mac 1996. Pendakwa raya telah membuka statement pembukaan dengan mengatakan apa yang berlaku ke atas mangsa ni bersifat terlalu kejam dan tak berperi kemanusiaan. Sepanjang perbicaraan, Krista hanya menangis teresak-esak. Tetapi para juri yang ditugaskan untuk perbicaraan ni langsung tak kisah. Satu persatu bahan bukti dan setiap detail apa yang dilakukan oleh Krista dan Daryl terhadap mangsa dibentangkan, sehingga kan ada juri yang dilaporkan mengalirkan air mata sebab tak sanggup mendengar apa yang gadis malang tu lalui pada malam tu. Juri tak ambil masa yang lama pun untuk mendapati yang Krista ni bersalah. Pada hari tu juga, Krista Pite disabitkan kesalahan membunuh Colin dengan niat dan dijatuhkan hukuman mati melalui suntikan. Hakim mengatakan yang Krista mempunyai muka seperti malaikat, akan tetapi mempunyai hati seperti syaitan. Daryl pula didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan berpeluang untuk diperol. Sementara tu, hukuman Shadola Peterson telah diringankan kepada probation, di mana dia akan dipantau dan dikawal oleh pegawai polis. Hukumannya diringankan sebab dia telah membantu polis dalam penyiasatan kes ni. Pada umurnya 18 tahun, semasa dia ditangkap, Krista tercatat dalam sejarah US menjadi wanita termuda yang dijatuhkan hukuman mati. Selepas Krista ni didapati bersalah, dia telah menulis sepucuk surat kepada Daryl. Isi kandungan surat tu memang disturbing gila guys. Tak ada langsung rasa bersalah dalam surat tu. Dia mengatakan yang dia menghempas batu besar di kepala Colin tu adalah sebenarnya atas sifat kesihannya kepada bangsa. Dia buat macam tu sebab nak menamatkan riwayat Colin secepat mungkin supaya dia dah tak terseksa pada malam tu. Apa ke gila Minah ni? Korang nak tahu tak something? Dekat US, kalau dijatuhkan hukuman mati, pesalah memang menunggu lama untuk hukuman tu dijalankan. Ini adalah kerana sistem undang-undang dekat sana tu memberi peluang untuk pesalah ni membuat rayuan berkali-kali. Dan kadang-kadang benda ni mengambil masa bertahun-tahun guys. Untuk pesalah lelaki, mereka akan diasingkan dalam unit sel berasingan dengan yang lain yang dipanggil death row. Tetapi pesalah perempuan ni lain sikit kot. Abang pun tak apa-apa sure. Diorang boleh bercampur gaul dengan banduan-banduan yang lain di dalam penjara. Disebabkan ini, Krista sekali lagi buat hal semasa dalam penjara. Selepas 5 tahun dekat dalam tahanan, dia telah cuba untuk membunuh seorang lagi banduan, Patricia Jones. Semasa kes ni dalam siasatan, Krista mengaku yang dia tak berniat langsung untuk membunuh Patricia. Tetapi dalam perbualan telefon dengan ibunya, dia telah mengakui yang dia memang berniat untuk menamatkan riwayat banduan wanita tu. Sekali lagi, Krista telah dibicarakan dan didapati bersalah atas cubaan membunuh. Peguam bela Krista telah membuat rayuan supaya hukumannya dikurangkan kepada penjara seumur hidup atas alasan penyakit mental yang dialami Krista sejak kecil.
Seorang pakar psikologi telah dipanggil untuk memberi testimoni. Dia mengatakan yang lubus hadapan Krista ataupun frontal lobe mengecil dan kondisi ini boleh menyebabkan Krista ni tak boleh mengawal perasaan marahnya terhadap sesuatu perkara. Krista juga susah untuk menentukan sama ada perbuatannya betul atau salah. Ada kemungkinan kecacatan ni terjadi diakibatkan penggunaan alkohol oleh ibunya semasa Krista di dalam kandungan. Walaupun telah dibentangkan gambaran X-ray dan testimoni daripada pakar psikologi, hakim masih mengekalkan hukuman mati ke atas Krista. Sehingga ke hari ini, 28 tahun berlalu sejak tragedi yang menimpa Colin, Krista Gilpite masih menunggu hukumannya dijalankan. It's something horrible that is unacceptable, and I realize that. But I don't deserve to die for the actions of 3 individuals. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.